Ini sebuah think tank daripada Amerika Syarikat yang bercakap secara terus terang, kata salah satu cara untuk kita mendosailkan atau menjinakkan tanah umat Islam adalah dengan menyokong gerakan sufi moderate, dia kata. Sufi yang moderate. Dan kalau nak faham apa istilah sufi moderate pada mereka, sebenarnya adalah sufi falsafi. Bukan tasawuf sunni yang biasa, tetapi sufi falsafi. Dan yang banyak mendanai penterjemahan kitab-kitab Rumi, yang mempopularkan adalah pengaruh-pengaruh asing. Rumi ni dia tak berapa popular di kalangan orang Islam sebenarnya. Sehinggalah Eropah dan Amerika Syarikat mencanangkan nama dia. Sehingga hari ini di Amerika Syarikat, buku Rumi adalah buku yang paling banyak dibaca dari segi poetry, sajak dan syair. Yang paling banyak dibaca oleh orang Amerika. Dan Ibn Arabi juga sedang dipopularkan. Al-Hallaj baru mereka buat satu siri tentang Al-Hallaj di Dubai kalau tidak silap saya. Dan Al-Hallaj kita semua tahu 70 qadi di Baghdad pada waktu menjatuhkan hukuman mati. Tapi itu jugalah yang mereka nak naikkan. Al-Hallaj jugalah yang mereka nak naikkan. Ini ada agenda yang tidak baik di sebaliknya. Umat Islam masih keliru antara sebut dengan baca. Ini pandangan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata umat Islam ni istimewa. Umat Islam telah mereka satu perkara yang sangat pelik, iaitu apabila dikatakan membaca Al-Quran, yang dia maksudkan adalah menyebut Al-Quran. Ni Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, sangat pelik umat Islam ni. Benda ni tak ada dalam masyarakat lain. Kalau bangsa lain, agama lain, kita kata apa makna baca? Baca mesti faham. Tapi orang Islam bila sebut baca Al-Quran, tak faham pun tak apa, dan itu tak ada masalah. Syekh Muhammad Al-Ghazali kata ini adalah satu ciptaan yang sangat pelik oleh umat Islam. Sebab apa? Al-alifu harfun wal mimu wal lamu harfun wal mimu harfun, kan? Satu huruf dapat 10 pahala, kan? Nabi kata alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita fokus pada itu. Kita tak lihat kepada liyadabbaru ayatihi. Itu kita tak lihat. Jadi kita masih stuck ataupun tersangkut pada baca dan lupa. Beza sebut dan kita lupa membaca. Dan kemampuan luar biasa gerakan ini untuk tersebar tanpa memerlukan pendakwah dan buku-buku yang banyak. Saya kalau saya tanya mungkin ustaz-ustaz jugalah tanya, apa buku batiniah yang tersebar di tanah Melayu? Rasanya kalau boleh kita namakan mungkin satu atau dua saja. Mungkin nama yang paling dikenali oleh orang Kelantan adalah Hakikat Insan. Selain itu mungkin kita tak dapat nak namakan. Tapi kitab Insan Kamil itu juga adalah kitab batiniah. Ya. Banyak lagi lah buku-buku kejawen yang tersebar di Indonesia. Gontoloco, minta maaf dia bahasa porno sebenarnya, tapi nama kitab. Hidayat Jati. Ini semua adalah kitab-kitab batiniah. Baik, kita lihat dulu apa ciri-ciri batiniah. Ini penting sebab batiniah ni jarang diperbincangkan dalam masyarakat kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Fadail Al-Batiniyah menjelaskan ciri utama batiniyah ni. Kalau saya tak tulis, ini kritikan Imam Al-Ghazali, saya hanya menterjemahkan mungkin perkataan yang di garis bawahi itu. Ramai mungkin yang akan kata, ini kata-kata yang baik ni, hebat ni, ini yang saya biasa dengar daripada syekh saya, ini yang saya biasa dengar daripada guru-guru saya. Tapi Imam Ghazali kata itulah ciri batiniyah. Apa tu? Golongan batiniyah mendakwa bahawa puncak kejahilan manusia adalah dia menjadikan akal dia sebagai hakim. Ini batiniyah kata. Dia kata puncak kejahilan adalah apabila manusia menjadikan akalnya sebagai hakim, sedangkan akal mereka itu kurang dan saling bercanggahan dengan satu sama lain. Wa i'raduhum 'anil ittiba'i wat talaqqi min asfiya'illah wa immatu wa autad ardh. Dan puncak kejahilan juga adalah ketidakmahuan manusia untuk mengambil ilmu daripada asfiya'illah wa immati, imam-imam, wali-wali, arif billah dan pasak-pasak bumi. Ini kata-kata siapa? Batiniyah. Batiniyah kata jangan ikut akal, ikut imam, ikut wali, ikut arif billah. Ini yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Wa inna ar-rusyda wan najata min ad-dhalali bir-ruju'i ila al-Qur'ani wa ahli al-bait. Dan nak selamat balik pada Quran dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis. Imam Ghazali pun sedar akan hadis itu.
Tetapi tafsiran yang dibawa kepada hadis ini adalah kita tidak akan selamat kalau kita menggunakan akal kita, cuba nak faham dengan akal kita, having a critical mind, berminda kritikal. Tapi nak selamat, cari wali, pegang wali, tabarut dengan wali, itulah saja cara yang terbaik untuk masuk syurga. Bukan dengan memahami agama, bukan dengan tadabbur, bukan dengan berfikir. Cari imam maksum. Kalau Syiah dipanggil imam maksum, pegang dia akan bawa kamu masuk syurga. Ini kritikan Imam Al-Ghazali kepada gerakan Batiniyah. Dia kata inilah dia orang punya pegangan utama. Yang kedua, ciri Batiniyah, an yahtala li ibtalil mudrik athani min madarikil haqqi wa huwa zawahirul Quran. Batiniyah berusaha untuk menghancurkan saluran ilmu yang kedua, yang paling utama. Apakah saluran ilmu yang paling utama, yang nombor dua utama? Adalah zahir ayat-ayat Al-Quran. Selepas mereka menghentam akal tadi, akal ni, jangan pakai akal sangat, nanti sesat. Biasa kita dengar. Saya pun tak tahu mana datang kata-kata seperti ini. Berpunca daripada mana sebenarnya? Al-Quran tidak ada, sunnah Nabi tidak ada, tetapi inilah zikir orang Melayu. Tak kira di Singapura, tak kira di Indonesia, tak kira di Malaysia. Jangan guna akal, nanti sesat. Sedangkan dalam Al-Quran, dia terbalik. Tak guna akal lah yang akan jadi sesat. Kalau law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa ashabul jahim kata? Ashabus sa'ir kata, kalaulah kat dunia dulu kami mendengar dan kami berakal, kami berfikir, kami tak akan tergolong dalam golongan ahli neraka. Terbalik dalam Al-Quran. Tetapi orang Melayu, jangan fikir-fikir nanti sesat. Itulah sebenarnya yang telah banyak menyesatkan kita. Kenyataan-kenyataan seperti itu. Jadi Imam Ghazali sedang mengkritik itu. Dia kata di sini, golongan Batiniyah selepas menghentam akal, dia hentam zahir Al-Quran pula. Kata akal kamu ni tak boleh percaya. Kemudian apa yang nombor dua tak boleh kita percaya? Zahir Al-Quran itu. Yang faham zahir ni orang awam je. Dan apa yang difahami secara zahir ni adalah orang-orang bodoh je faham macam tu. Orang-orang tahap tinggi memahami selain yang difahami oleh orang awam. Ini racun yang paling berbahaya sekali. Bila racun ini masuk ke dalam masyarakat, apa sahaja menjadi halal, apa sahaja boleh menjadi haram. Bergantung kepada guru yang diikut itu. Sebab guru kata apa? Aku sudah dapat makrifat, aku ada hubungan terus dengan Tuhan, aku faham Al-Quran, hang baca zahir Quran pun bukan itu makna dia, hang salah faham. Kamu salah faham. Ini kunci tafsiran Batiniyah. Dia akan tolak akal, tolak zahir, dia tanam syak kepada zahir Al-Quran. Macam tadi saya tanya, kalau disebarkan ke dalam masyarakat, huwa di dalam kul huwallah tu merujuk kepada hakikat Muhammadiyah, insan kamil. Orang awam bila solat baca kul huwallahu ahad, tak kekeliru dalam jiwa dia? Sah ke tidak solat dia kalau dia niatkan huwa tu merujuk kepada Nabi Muhammad? Kita tanya pakar-pakar akidah kita, apa kesan itu kepada akidah seseorang? Orang jadi keliru, apa makna Quran ni sebenarnya? Oh, saya tak boleh faham langsung. Saya tak boleh faham langsung. Saya kena cari wali, saya kena cari arif billah, saya kena cari ulama, baru saya boleh faham. Adakah itu yang diajar oleh agama kita? Orang awam buka Quran tak boleh faham apa-apa, la ilaha illallah pun tak boleh faham, kul huwallahu ahad pun tak boleh faham. Ini serius, ini sangat-sangat serius. Dan gerakan Batiniyah inilah juga yang telah menghancurkan agama Kristian. Bagi siapa yang mungkin minta maaf lah saya cakap macam saya seorang tahu. Tidak, saya tahu ramai di sini yang tahu dan mungkin tahu lebih daripada saya. Tapi saya mungkin setakat mengingatkan. Golongan Kristian tersesat sehingga menuhankan Nabi Isa juga kerana aliran Batiniyah. Raja Konstantin pada tahun 325 mengadakan satu perdebatan, perbincangan, nak capai satu rumusan. Jesus Christ ni siapa? Manusia ke Tuhan? Jadi apa dia bawa Konstantin? Dia bawa satu teori dipanggil sebagai homoousion. Homoousion ni adalah satu teori yang asing daripada agama Kristian. Ia datang daripada Hermeticism, aliran Hermeticism, aliran Batiniyah sepanjang sejarah. Homoousion ni bermaksud sama zat. Jesus Christ and the Father share the same essence. Dia yang bawa bid'ah tu. Dan tahu tak mana asalnya homoousion tu punya bid'ah? Dia datang dari istilah logos. Logos ini datang dari falsafah Yunani. Mereka mempercayai bahawa logos ini
terzahir daripada Tuhan, dan sekalian alam terzahir daripada Logos. Sebiji dengan konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah. Saya tahu ini akan menggegarkan jiwa sebahagian orang. Mungkin ada yang marah, ada yang tidak setuju. Saya kena ulang sekali lagi. Konsep Logos yang telah menuhankan Nabi Isa itu jugalah konsep yang sama yang diulang sebagai Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, dan konsep Nur Muhammad yang hari ini, sampai ke hari ini, cuba nak menolak Rasulullah daripada makam insan kepada makam uluhiyah secara perlahan-lahan. Dia sabar gerakan batiniah, dia sangat sabar. Kalau kami boleh rosakkan Yahudi, kalau kami boleh rosakkan Kristian, takkan umat Islam kami tak boleh rosakkan dengan cara yang sama. Bagi siapa yang ada latar belakang falsafah, saya cadang kaji tentang konsep homoousion, logos, dan kaitan kuatnya dengan konsep hakikat Muhammadiyah yang diakui sendiri oleh Ibn Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah dia, bahawa konsep Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah inilah the first intellect ataupun logos yang dikatakan oleh mereka. Dia menyamakan, bukan saya. Sebab tu bila kita guna konsep Nur Muhammad, Haqiqah Muhammadiyah, hati-hati. Kita cari mana akar, mana bermula di tanah Melayu ni. Siapa yang bawa masuk? Adakah ini tasawuf tahap tinggi atau sebenarnya penyelewengan tahap tinggi? Mana orang Melayu yang tak pernah dengar Nur Muhammad? Mana orang Melayu yang tak pernah dengar konsep Haqiqah Muhammadiyah? Konsep kalimah itu yang juga telah mencipta kekecohan di Khalifah Islam dulu, di Khilafah Islamiyah dulu. Konsep kalamullah, betul tak? Ingat tak kontroversi itu? Quran ni makhluk atau tidak makhluk? Tahu tak punca dia apa? Konsep logos itu juga. Sebab golongan Kristian datang kepada umat Islam, Yohanna Dameski, John of Damascus datang kepada umat Islam, dia tanya, kalamullah bukan makhluk. Umat Islam kata, kamu kata bukan makhluk. Dan Isa dalam Al-Quran dipanggil sebagai kalimatuhu. Jadi Isa makhluk ke bukan makhluk? Isa kalimah, Quran kalamullah. Kalau kalamullah bukan makhluk, adakah Isa makhluk? Goyang umat Islam pada waktu itu, tergoyang, tergoncang. Syekh Ramadan Al-Buti kata, aku pun pening macam mana ulama-ulama zaman tu boleh pening. Sedangkan penyelesaian dia sangat mudah sahaja. Kalimatuhu itu bermaksud kun fayakun. Yang dirujuk dengan kalimatuhu itu adalah kun fayakun. Jadi dia kata dia pelik kenapa umat Islam pada zaman itu tergoncang sampai jadi kontroversi besar. Jadi konsep logos itu telah dimainkan lama dan ditukar nama jadi Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah supaya umat Islam mendengar, oi, Haqiqah Muhammadiyah tak ada masalah. Tapi asal usulnya, tak maaflah, mungkin orang luar saja yang boleh bercakap macam ni. Sebab kita orang Melayu bila cakap sama diri kita berlapis sampai 10 lapisan sehingga makna asal hilang. Bila cakap secara tertutup kena beralas sampai 10 lapis. Secara terbuka pun kena beralas sampai 20 lapis. Akhirnya poin yang nak disampaikan tu tidak boleh sampai. Mohon maaf kalau cara saya begini. Tapi perlu disampaikan kepada masyarakat. Saya banyak menggunakan teknik shock therapy. Kejutan. Supaya kita, betul ustaz ni cakap. Kalau saya salah, saya mohon betulkan saya selepas ini. Kritik pandangan saya. Tunjukkan bukti. Jangan hanya kita kata ustaz ni siapa, ustaz ni siapa, ustaz ni siapa. Syekh saya kata lain, guru saya kata lain, syekh tarikat saya kata lain. Saya sudah sampai ke satu tahap, insya-Allah siapa saja yang ajak bermuzakarah tentang isu hakikat Muhammadiyah ni saya akan hadir. Tak kira syekh tarikat mana, di negara Arab sekalipun, insya-Allah. Sebab perkara ini bukan perkara yang main-main. Ni isu logos dan ada usaha untuk menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri batiniah. Lagi, mereka percaya pada konsep wahdatul wujud. Batiniah percaya pada konsep wahdatul wujud. Tuhan pada dataran as-sabiq itu tidak bernama, tidak bersifat. Orang Melayu panggil maqam ahadiyah. Sebiji sama dengan penjelasan Imam Ghazali tentang akidah batiniah, tentang konsep Tuhan mereka. Tapi mereka panggil as-sabiq. Dia bagi dua, as-sabiq dengan at-tali. Saya tak boleh nak spend panjang di sini sebab nak masuk isu tafsir selepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Mereka dipanggil batiniah kerana apa? Kerana mereka mendakwa ada isi kandungan Al-Quran yang batin itu yang tidak sama dengan zahir Al-Quran. Dia bahkan bercanggahan. Dan orang bodoh saja yang akan pegang pada zahir Al-Quran. Itu mereka dipanggil batiniah. Dan sebab lain mereka dipanggil batiniah adalah mereka menzahirkan perkara lain tetapi batin mereka percaya perkara lain.
Mereka boleh mendakwa mereka umat Islam bersama-sama dengan kita, tapi bila tanya Allah itu siapa? Bukan Allah yang kita kenal. Muhammad itu siapa? Bukan Muhammad yang kita kenal. Ada seorang daripada Pening, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah diri kita. Islam ataupun tidak orang seperti ini. Diajar berpuluh ribu orang yang tengok. Muhammad itu adalah diri-diri kita. Kitalah Muhammad. Itu tafsiran batiniyah. Dan tujuan dia Imam Ghazali kata untuk membatalkan syariat. Okey. Saya rumuskan. Ciri batiniyah ini, nombor 3 kita tengok dulu. Mentafsir Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempedulikan hubungan antara perkataan dengan maknanya. Beratasnamakan takwil dan memasukkan abjad serta nombor ke dalam tafsir. Kalau kita lihat aliran batiniyah ni, dia sangat suka bermain dengan huruf. Dia suka pecah-pecahkan huruf. Allah itu pun dia pecahkan. Alif makna apa, lam makna apa, lam kedua makna apa, ha makna apa. Tahu tak kenapa? Sebab dia nak memecahkan bahasa. Kalau setiap huruf juga mengandungi makna, maka perkataan tidak ada nilai lagi. Kalau setiap huruf secara sendiri sudah ada makna, maka perkataan sudah tidak bernilai, maka ia diapungkan. Dia boleh membawa apa saja makna kepada sesiapa sahaja, apa saja yang awak mahu. Ini memecahkan sistem bahasa. Langit boleh maksud bumi, kambing boleh maksud Ultraman, pokok boleh maksud burung, apa sahaja. Sebab apa? Setiap huruf itu ada makna dia. Makna siapa letak? Mereka letak sendiri. Mereka suka main abjad. Alif, ba, jim, dal. Alif apa, ba apa, jim apa, dal apa. Dengan Quran pun mereka buat perkara sama. Akhirnya ayat yang jelas jadi tak tahu apa makna dia. Saya akan berikan contoh nanti. Dan mereka banyak doktrin rahsia, main rahsia. Orang Melayu ni memang suka rahsia. Ilmu rahsia memang diminati. Ilmu yang terang-terangan orang tak suka. Sebab apa? Ilmu rahsia ni istimewa. Siapa ada ilmu rahsia, dia akan jadi orang istimewa. Kita nak cari keistimewaan, sebab itu kita suka ilmu rahsia. Adakah kita jujur mencari Tuhan atau mencari keistimewaan? Kalau jujur mencari Tuhan, kita akan cari ilmu yang terang jelas. Kalau mencari keistimewaan, kita akan cari ilmu-ilmu rahsia. Ini pancingan mereka. Imam Ghazali dia sebut benda ni. Pancingan mereka rahsia. Ini ilmu rahsia. Ini ilmu rahsia. Ini ilmu orang khawasul khawas. Ini bukan ilmu orang biasa. Ustaz Imam Ghazali pun ada sebut Ustaz istilah khawasul khawas. Tapi maksud dia bukan seperti yang batiniyah maksudkan. Tidak sama. Okey. Tafsir isyari lawan tafsir batin. Ramai orang kata, Ustaz, itu bukan tafsir batin ni, itu tafsir isyari, dia kata. Apa benda tafsir isyari ni sampai makna jadi terbalik, makna yang orang semua tahu jadi lain? Apa makna tafsir isyari? Huwa ta'wilul Quran bi ghairi zahirihi li isyaratin khafiyatin tazharu li arbabis suluki wa tasawufi wa yumkinul jam' bainaha wa bainaz zahir wal murad aidan. Wa bainaz zahir al murad. Waw tu tak ada. Wa bainaz zahir al murad aidan. Tafsir isyari ni okey, tak ada masalah. Maksud dia apa? Menafsirkan Al-Quran bukan berdasarkan zahir dia, kerana ada isyarat yang halus yang difahami oleh ahli suluk dan ahli tasawuf, yang mana boleh digabungkan makna isyarat itu dengan makna zahir. Maksud dia tidak menyanggahi makna zahir. Ini ta'rifan Az-Zarqani. Tapi ialah ada ulama tak setuju. Kenapa kena kata hanya arbab as-suluk dan tasawuf saja yang faham isyarat? Kenapa nak kata orang sufi saja yang faham isyarat? Dan saya pun tidak setujulah bila ada li arbabis suluk wa tasawuf ini. Sebab orang lain pun sebenarnya boleh faham isyarat. Saya akan berikan bukti nanti. Ini contoh tafsir isyari Ibnu Abbas yang disokong oleh Sayyidina Umar. Bila turun suratul Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat berbincang apa maksud ayat ni sebenarnya. Sampai tanyalah kepada Ibn Abbas, Sayyidina Umar tanya kepada Ibn Abbas, apa yang kau faham? Ibn Abbas kata apa? Ajal Rasulullah dah nak sampai. Itu isyarat dia. Sedangkan dalam ayat tu tak cakap pun Nabi akan wafat. Tapi difahami isyaratnya oleh Ibn Abbas. Dan Sayyidina Umar kata, aku pun faham macam tu. Ini orang-orang bijak, orang-orang saleh, sahabat Nabi yang faham isyarat. Iza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya Nabi nak hampir wafat. Dan kalau kita lihat tafsir isyari ini, dia tidak bercanggahan dengan zahir makna iza jaa nasrullahi wal fath. Itu
perbezaan utama dengan tafsir batini yang kita akan cerita nanti. Kemudian Ibn Abbas menafsirkan lembah di dalam ayat ini, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, sebagai hati-hati manusia, dan air yang turun itu sebagai keimanan. Dan az-zabadu fayadhhabu jufaan, hampas yang timbul selepas banjir itu ditafsirkan oleh Ibn Abbas sebagai keraguan manusia. Ini tafsir isyari yang tidak bercanggahan dengan zahir ayat itu. Antara tafsir isyari yang ini ramai ulama tolak dan ada juga ulama yang terima, tapi bagi saya agak berbahaya kalau kita buka pintu untuk ini. Ini tafsir Naisaburi. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kan Allah apabila Musa berkata kepada kaum dia, Allah suruh kamu untuk sembelih lembu. Naisaburi kata at-ta'wil dhibhul baqarah isyarah ila dhibhin nafs al-bahimiyah. Itu isyarat kepada menyembelih nafsu kebinatangan manusia. Okey. Tapi ini tidak harus diutamakanlah tafsir seperti ini. Memang betul kita kena bunuh nafsu kebinatangan kita. Tapi kalau tafsir seperti ini banyak dicanangkan, dia sampai menenggelamkan makna asal dia kepada orang awam. Itu bahaya. Okey, tafsir isyari pun tidak terhad kepada ahli sufi sebenarnya. Okey, ada seorang alim Al-Asma'i, dia membaca ayat sariqah, as-sariqatu faqta'u aydahuma, potong tangan mereka. Selepas tu dia tersilap, dia baca innallaha ghafurur rahim. Ada seorang Arab Badui, orang jahil lah, orang tak belajar agama, dia dengar. Dia tanya, itu kalam siapa tu? Asma'i kata, kalam Tuhan lah. Dia kata, cuba kau baca balik. Dia baca balik, dia baca sama juga, innallaha ghafurur rahim. Lepas tu dia tersedar sendiri, innallaha azizun hakim. So Asma'i kata, macam mana hang tahu? Aku silap baca. Cakap, iyalah, dah suruh potong, takkan maha pengampun. Dah suruh potong, mestilah maha berkuasa, maha bijaksana. Itu isyarat itu yang difahami oleh orang awam, bukan sahaja arbabus suluk wa tasawwuf. Okey, ini tafsir isyari. Kita tak ada masalah dengan tafsir isyari. Ini syarat-syarat dia. Baik, ciri tafsir batini pula adalah makna batin dia menyanggahi yang zahir, dan mesti bawa falsafah wahdatul wujud. Dia tak boleh lekang daripada falsafah wahdatul wujud, mesti ada. Kalau cari akan ada. Bagi yang pakar, dia nampak walaupun halus. Ini dia nak bawa wahdatul wujud ni. Memisahkan perkataan dari maknanya, memisahkan ad-dal daripada al-madlul. Tidak menghormati tata bahasa Arab. Macam tadi itulah, qul huwa tu, dia kata mesti merujuk kepada sesuatu yang datang sebelum. Dia tidak boleh merujuk kepada sesuatu yang datang kemudian. Ini dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili, huwa. Jadi huwa tu merujuk kepada apa? Dhamir mustatir, anta, dhamir mukhatab tu, anta. Ini nahu siapa ajar dia ni? Tanyalah mana-mana ulama Arab hari ini, pakar-pakar nahu, pakar-pakar tafsir, mereka langgar semua. Mereka langgar pakar bahasa, pakar tafsir, pakar tasawuf pun mereka langgar juga. Pakar ihsan, pakar fiqah, langgar semua. Dengan topeng apa? Dengan alasan apa? Kami orang khawasul khawas. Kami boleh langgar siapa kami nak langgar. Kenapa umat Islam memberikan mereka mandat sebegitu besar sampai mereka boleh langgar semua disiplin ilmu? Dan kita jadi takut nak cabar, nak kritik. Ini salah ni. Entah siapa nak kata dia salah. Dia wali besar, arif billah, entah siapa. Habis, akal shut down, tutup mati akal. Yang dibawa adalah authority, ulama. Dia ulama, entah siapa. Dia ulama, entah siapa. Bila dibawa Syekh Ali Gum'ah pun kata, alah Syekh Ali Gum'ah aja. Nampak, direndahkan pula. Ulama kerana tidak selari dengan aliran yang beliau persetujui. Obses dengan abjad dan huruf hanya diketahui secara laduni oleh guru, imam, wali, bukan melalui akal atau ilmu secara kasbi. Tak boleh tahu. Orang awam duduk dalam bilik baca Quran tak boleh dapat benda. Dapat tabarruk aja dengan Quran, makna tak boleh. Berapa ramai orang bukan Islam yang masuk Islam kerana baca Quran seorang-seorang. Dan akhirnya iman mereka jauh lebih kuat daripada iman sebahagian umat Islam yang mendakwa berguru dan sebagainya. Adakah kita nak kata orang-orang bukan Islam tu baca Quran sendiri tanpa berguru, confirm akan sesat?
Berapa ramai di kalangan mereka yang bukan sesat, bahkan capai kepada manifestasi pengzahiran keislaman yang luar biasa selepas itu. Bukan saya nak kata tak perlu berguru. Siapa yang menggabungkan berguru yang betul dan akal yang cergas, itulah orang yang akan dapat yang terbaik daripada Al-Quran. Kalau tidak, Quran akan terkunci, mati daripada dia. Walaupun Quran ada di rumah kita, adakah orang Melayu telah mengambil manfaat sepenuhnya daripada Al-Quran sebenarnya? Tafsir batini ancaman kepada akidah. Saya bawa tafsiran Hakikat Insan. Minta maaflah kalau awak sudah muak dengar Hakikat Insan sebab memang berasal daripada sini. Saya mohon maaf kalau benda ni sudah diketahui umum. Kalau kita lihat, dia ni, Ahmad Laksmana ni, akidah yang dibawa tak lain daripada akidah batiniyah wahdatul wujud. Tengok cara dia tafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya squarekan sebelah kanan dan sebelah kiri tu. Dia tengah mentafsirkan inna lillah. Kita datang daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Dia ambil secara zahir. Bila zahir kena dengan nafsu mereka, mereka ambil zahir. Bila makna lain kena dengan nafsu mereka, mereka akan ambil. Inna lillah ni, ni dia guna konsep martabat 7 kalau kita perasan. Dan dia memang faham betul martabat 7 yang asal. Dia faham betul. Memang asal konsep martabat 7 ni adalah cycle manusia daripada Tuhan, lepas tu balik kembali menjadi Tuhan. Selepas dia capai tahap fana, baqa'ul baqa', fana'ul fana', dia akan kembali menjadi Tuhan. Dia akan kembali menjadi Tuhan. Daripada hadiah wahdah, dia tersilap lah dia punya ni, dia tak belajar bahasa Arab, so dia tak berapa tahu. Jadi pusing. Daripada Tuhan, jelmaan kepada akal awal, hakikat Muhammadiyah, lepas tu pelan-pelan jadi alam jisim, alam roh, alam manusia paling bawah sekali. Kemudian manusia itu apabila dia mengamalkan riadah ruhiyah, pembersihan jiwa, pembersihan hati, pergi bertapa, tak makan daging, tak makan benda berdarah. Ni bukan orang Melayu je kata benda ni, Hindu, Buddha, Greek semua dah kata benda ni sebelum kita lahir, ya. Buat benda-benda macam tu, bergelap, zikir, mantra beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu kali, nafsu kamu akan lebur. Ini bukan kalam tasawuf, ni kalam mereka. Saya bawakan kalam mereka. Leburkan diri, kamu akan kembali menjadi Tuhan. Lepas diri kamu hilang, kamu akan kembali kepada asal kamu. Ini dia cycle. Ini cara dia mentafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ustaz, ini sesat. Saya tak berpegang pada wahdatul wujud yang ini. Apa wahdatul wujud yang awak pegang? Yang sebenar-benar tulen wahdatul wujud. Kalau awak kata saya pegang Ibn Arabi, Ustaz Ibn Arabi Syekhul Islam, Syekhul Akbar, saya akan tunjukkan dalam kitab Ibn Arabi pun ada cerita sama. Abdul Karim Al-Jili pun cerita lebih dahsyat daripada ini sebenarnya, tapi dia menjadi rujukan tasawuf hari ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Bermain dengan huruf. Ini Ahmad Laksmana jugalah. Tengok tu. Alif rahsia Allah. Ba, minta maaf ini rucah sedikit bahasa dia. Ba adalah kepala zakar. Titik di bawah tu adalah air mani. Lepas tu batang zakar. Lepas tu Allah tu dikata batu zakar. Dan ha itu lubang faraj dan bibir faraj. Benda ni biasa sebenarnya di kalangan golongan Batiniyah. Bukan orang Melayu je mula benda ni. Batini Arab pun guna konsep yang sama. Dia akan melucahkan Al-Quran. Dia akan melucahkan akidah Islam. Tapi bila orang tegur, oh tak, kamu tak faham. Ini tafsiran tahap tinggi. Ini zauqi, ini rasa. Kamu tak rasa, kamu jangan cakap. Kita pun, oh tak, saya bodoh tuan. Lantas kita biarkan mereka bermain-main dan menghina Al-Quran seperti ini. Ahmad Laksmana ni mungkin dia tak ada flair, kita kata. Dia tidak ada kemampuan, karisma tak berapa tinggi. Tapi ada orang-orang yang ada karisma, yang pandai bercakap, tapi membawa tafsiran-tafsiran yang sama dibiarkan. Kerana dikata, oh ni dia ada autoriti dalam tasawuf. Ahmad Laksmana tak ada autoriti, kita buang dia. Tapi yang ni kita boleh terima. Sebab orang terima dia, sebab dia diiktiraf. Habis. Ibn Arabi mendakwa, ni dalam Fususul Hikam dia. Saya boleh bawa teks bahasa Arab dia. Dan siapa yang kata saya salah faham, saya cabar awak, apa kefahaman yang betul. Tengok konteks seluruh kalimah itu. Dia menamakan setiap chapter dia sebagai logos. Tadi saya ulang. Dalam Fususul Hikam, Ibn Arabi mengatakan bahawa dia membabkan setiap bab tu berdasarkan logos.
al-kalimah al-idrisiyah, al-kalimah hudiyah, kalimah salihiyah, menggunakan istilah logos yang saya ceritakan tadi. Dia kata kita kena mandi wajib ni sebenarnya kerana untuk membuang dosa kita menganggap bila kita berjimat tu kita berjimat dengan isteri kita. Sebenarnya bukan, kita berjimat dengan Tuhan. Siapa yang kata saya salah faham, datang jumpa saya, buktikan di mana saya salah faham. Jangan hanya kata guru saya kata lain daripada yang ustaz faham. Bawakan kalam guru awak, buktikan kepada saya kefahaman dia lebih betul sebenarnya. Dan ini juga difahami oleh Syekhul Islam, bukan Ibn Taymiyah tetapi Syekh Mustafa Sabri, mufti terakhir kerajaan Osmaniyah. Dia juga faham benda sama. Ulama-ulama yang mengkritik Ibn Arabi, ulama yang mengkritik Fususul Hikam juga memahami perkara sama. Ulama-ulama yang pakar bahasa Arab, pakar tafsir, memahami perkara yang sama. Ini cerita apa ni sebenarnya? Dia nak bawa kita kepada apa sebenarnya? Atas dakwaan tafsiran tahap tinggi. Ini daripada Hamka. Dia menceritakan tafsir batiniyah di tanah Jawa. Ni dia orang pun main lucah juga. Alif Lam Mim zalikal kitab bermaksud zalika jika tidur kemaluan bangkit. Kitabullah kemaluan laki-laki masuk dengan tergesa-gesa ke dalam kemaluan perempuan. Minta maaf saya kena sebut semua dewasa di sini kan, tak ada budak-budak insya-Allah. Lil muttaqin kemaluan laki-laki berasa dalam kemaluan perempuan. Dan tafsir seperti ini diterima sebahagian orang awam. Dan bila tanya apa benda ni, dia kata, oh saya tak faham, saya orang awam. Dia tak berani pun nak kata salah. Dia tak berani pun nak kata ni. Sebab apa? Guru dia kata ini tafsiran orang wali, arif billah. Jangan lawan. Habis bebek saya tutup akal saya buang dalam tong sampah akal saya. Begitu serius sebenarnya. Mungkin kata, oh ustaz, mana ada orang ikut hakikat insan lagi sekarang? Mereka penjenamaan tu sentiasa mereka tukar. Sekarang ni Ahmad Laksmana dia tulis tafsir. Tafsir Fathun Nada ke apa tak silap saya. Boleh buka online, ada. Boleh download. Dah 4-5 jilid dia tulis. Tafsir Batiniyah. Ini Ahmad Laksmana hakikat insan juga. Muhammad itu Muhammad mim kepala, hak tangan, mim pinggul, dal kaki. Dia nak kata bahawa Muhammad itu sebenarnya kita. Muhammad itu adalah manusia sebenarnya. Dan jangan terkejut, contoh yang sama Imam Ghazali guna dalam Fadha'il Batiniyah. Maksud dia, gerakan Batiniyah yang Imam Ghazali hentam zaman dia tu menyusup masuk ke tanah Melayu juga. Siapa yang bawa? Wallahu a'lamu bissawab. Tengok ni, daripada Fadha'il Batiniyah, Imam Ghazali kasih contoh yang sama. Tafsiran Batiniyah. Mim kepala, hak tangan, mim pinggul, dal kaki. Fa inna ra'sahu mithlu mim wa yadahu mabsutatan kal ha wa 'ajzuhu kal mim wa rijlahu kad dal. Ini tafsir batini Wan Hizam mula. Ini orang yang terkenal lah. Okey. Nampak tu? Huwal awwalu adalah Nabi Adam dan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu ilmu. Padahal ayat huwal awwal itu merujuk kepada siapa? Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, Allah. Nampak tak? Mereka cuba nak mengata Allah itulah Muhammad dan Muhammad itulah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu Tuhan cakap pada diri dia. Ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dia tujukan kepada Allah pula. Syurga itu hati yang mengingati Tuhan, sungai madu bidadari itu semua merepek. Ini sebab Wan Hizam yang cakap, orang boleh tolak lah sebab dia chef je. Tapi bayangkan syekh ulama yang datang dengan sarban besar, dengan tasbih besar, dengan kata aku ada sanad sampai Nabi, bawa tafsiran seperti ini, orang Melayu akan telan. Falsafah wahdatul wujud yang ada hanya satu dan ia ada dua sisi. Saya merumuskan saja, mudah wahdatul wujud ni. Ibn Arabi kata yang wujud hanya satu. Tapi yang satu itu ada dua sisi. Satu sisi ketuhanan, satu sisi kemakhlukan. Tapi makhluk juga yang satu itu. Ini orang keliru. Ustaz dia cakap tentang makhluk juga. Ya betul, tapi makhluk itu juga adalah sisi kepada yang satu atau yang esa itu. Sebab tu dia kata wahdatul wujud, yang wujud hanya satu. Makhluk pun dia juga, Tuhan pun dia juga. Makhluk dia, Tuhan pun dia juga. Yang satu itu. Dia tak panggil yang satu itu Tuhan, dia panggil al-ghaibul mutlaq. Kalau dalam istilah martabat juga dia panggil maqam ahadiyah. Ada yang tak masukkan pun dalam martabat 7 tu. Dia martabat sebelum itu, al-ghaibul mutlaq. Imam Ghazali pun ada kritik
teori ini di dalam Fadhail Batiniyah. Dia kata ini teori Batiniyah. Ini daripada lepat pula, daripada buku dia Lam Alif Hamzah Ya. Dalam kitab ni, bab awal, dia kata guru dia pernah buat satu kiasan, satu demonstrasi. Demonstrasi apa guru dia buat? Guru dia gelapkan rumah mereka, ambil sebatang lilin dan kasih semua murid-murid dia lilin. Kemudian dia nyalakan lilin dia yang satu itu. Kemudian lilin itu dia nyalakan lilin-lilin yang lain sehinggalah bilik menjadi terang. Ada murid tanya, maksud dia apa ni? Murid yang lebih faham jawab, mengatakan bahawa lilin yang pertama itulah roh yang ditiupkan ke dalam Adam, dan kemudian roh yang sama juga dibahagi-bahagikan kepada manusia. Dan lilin yang pertama itu akan terpadam, tetapi dia akan berpindah-pindah. Roh siapa itu sebenarnya? Dia nak sampaikan roh Tuhan. Di dalam diri manusia ni ada Tuhan. Salah tafsiran kepada wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini pun kita banyak juga orang Melayu masih keliru ni. Allah meniupkan roh ke dalam Nabi Adam, rohnya ke dalam Adam. Kita bincangkan nanti apa maksud ayat itu sebenarnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalaulah kita ambil ayat wa nafakhtu fihi min ruhi dan Tuhan meniupkan roh dia, aku meniupkan rohku ke dalam Adam, maksud roh tu dinisbahkan kepada Allah, maksudnya daripada Allah. Kalaulah itu tafsiran yang kita pegang, maka kita harus menerima bahawa Jibril itu Allah. Sebab apa? Sebab Allah namakan Jibril sebagai ruhana atau ruhuna. Tak min, bukan ada min, tak ada, litab'in itu tak ada. Terus Allah kata ruhna. Allah hantar roh, iaitu Jibril. Jadi adakah Jibril itu Allah? Kalau kita nak mengambil tafsiran nafakhtu fi min ruhi, itu adalah roh Allah yang berada dalam diri manusia. Imam Al-Qurtubi tafsirkan mudah je. Dia kata roh itu bukan roh Allah. Allah cipta roh itu dan Allah masukkan ke dalam Nabi Adam. Itu makhluk. Roh itu makhluk. Bukan roh Allah, makhluk. Allah ada roh ke, soalan dia? Boleh ke kita kata Allah ada roh? Dia dinisbahkan tashrifan, sebagai memuliakan. Tashrifan. Bukan penisbahan, itu penisbahan kepada zat Allah. Roh itu yang ditiup. Tapi lepat faham begitu. Geng-geng dia faham macam tu. Dan geng-geng Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, semua faham begitu. Dia orang ambil secara zahir ayat ini. Bila dia nak ambil zahir, dia ambil zahir. Nah, kemudian dia bawa aliran Jabariyah pula dalam dia punya kitab. Dalam buku dia, My Name is Muhammad and I Love You All. Dia bincang-bincang tentang orang kafir. Sahabat dia tanya tentang orang kafir. Dia kata, apa kita nak ada masalah dengan orang kafir? Kita nak tentang apa? Sebab yang jadikan dia kafir Allah juga. Allah yang menggerakkan hati dia untuk kafir. Jadi kita nak tentang apa? Nampak tak? Wahdatul wujud akhirnya membawa kepada wahdatul adyan. Bahkan tak ada satu benda pun yang salah, kerana yang ada hanya Tuhan. Tahu tak, bagi Ibn Arabi, setan pun keluar daripada Rasulullah sebenarnya. Yes. Kan semua dicipta daripada Nur Muhammad itu. Semua itu termasuk syaitan, termasuk iblis. Semuanya keluar daripada diri Muhammad. Tapi bab tu kita tak ambil. Kita sesat tu, sesat. Saya percaya Nur Muhammad yang bersih, Ustaz. Apa Nur Muhammad yang bersih tu? Rahmatan lil alamin. Okey, kita semua terima. Tapi itu tak ada kaitan dengan Nur Muhammad. Tak ada kaitan dengan hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad adalah teori yang jauh daripada apa yang kita sangka sebenarnya. Dan saya menjadikan antara objektif dakwah saya adalah untuk berbincang kembali dengan ulama-ulama kita, dengan orang-orang Melayu. Periksa balik konsep hakikat Muhammadiyah ni. Kita pergi sampai ke akar-akarnya yang paling dalam. Mana dia mula dan kenapa kita ambil teori ini. Okey, tengok. Dalam Futuhat Makkiyah, Ibn Arabi mempertahankan golongan Kristian. Dia kata orang Kristian ni dipanggil kafir kerana mereka menyembunyikan athani bithalith. Menyembunyikan oknum yang kedua, iaitu the Son di dalam yang ketiga, Allah. Kan dia bagi Allah thalithu thalathah kan.
Yang ketiga daripada ketiga-tiga oknum itu. So dia kata lafaz kafaru itu, kufar, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Kafara itu dia tafsirkan sebagai satara. Ini tafsir batiniah. Dan di sini jelas dia ingin menyelamatkan akidah Kristian. Dahsyat kalau baca. Dia bezakan ketunggalan dengan keesaan. Dia kata orang Kristian ini, dia berpegang tiga. Tiga tu tetap termasuk dalam nombor ganjil. Dan Allah suka nombor ganjil. Dan keganjilan itu tetap ada istilah kesatuan itu, ganjil itu. Sebab kalau tak ada satu, tak boleh jadi ganjil. 2 campur 1, 3. 4 campur 1 jadi 5. Jadi mesti campur 1 baru jadi ganjil. Nampak tak dia bermain-main ni? Orang awam baca, ni tinggi ni, tahap tinggi. Mungkin betul. Nampak tak? Dia bijak bermain istilah sampai orang jadi pening. Bila jadi pening saja, hebat. Bila berfalsafah aja, hebat. Padahal dia nak sorok sesuatu tu. Dia nak seludup sesuatu di dalam ni. Akhirnya bila baca ni, rupanya dia orang tak adalah sesat sangat. Sedangkan Allah kata laqad kafar, telah kafir mereka. Kita bukan nak mentakfir, tapi mereka dah reject lah. Mereka dah tolak lah. Kita nak kata mereka tak tolak macam mana? Dia kata dia tolak. Dia kata memang kami reject Muhammad. Memang kami kata Jesus is the son of God. Dan pada kami istilah itu istilah kafir lah. Awak telah menolak tauhid. Yusamma azaban min uzubati ta'mihi. Tengok. Siapa yang masuk neraka, dia juga akan dapat nikmat sebenarnya. Tapi nikmat dia bercanggahan dengan nikmat orang yang masuk syurga. Yusamma azaban min uzubati ta'mihi. Siapa yang ada ghirah kepada agama, dia akan marah bila baca tafsiran-tafsir Ibn Arabi ini. Dia bukan kagum, dia akan marah. Jiwa dia akan bergelora. Apa yang dia nak buat ni sebenarnya? Azab dia boleh terjemah, dia boleh tafsirkan sebagai uzubah. Uzubah tu kenikmatan. Wa zaka lahu kal qishri wal qishru sayinun. Lapisan azab tu hanya setakat bagi kulit aja untuk melindungi hakikat nikmat dalam neraka tu sebenarnya. Nampak zahir azab, itu kulit saja untuk menutupi hakikat nikmat. Sebab dia orang kan mesti zahir batin bertentangan. Semua orang diredai. Semua. Tak ada orang yang terkecuali. Semua. Orang yang Islam, bukan Islam, Hitler, Fir'aun, semua diredai. Kerana apa? Tengok cara dia tafsirkan. Radiyatun mardiyah. Tuhan redha dan diredai kerana hakikatnya semua perbuatan datang daripada dia. Takkan seorang pelaku tu tidak redha dengan perbuatan dia sendiri. Dan hasil perbuatan dia tu mestilah dia meredainya juga. Kerana dia yang a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dia yang memberikan setiap perkara itu, dia punya programming dia, kemudian dia yang pandu. Jadi semua radiyah mardiyah, semua. Kullun mardiyun mahbub wa kullu ma yaf'alul mahbubu mahbub. Fa kulluhu mardiyun li'annahu la fi'la lil 'ain. Dia nak kata kat sini. Bila Nodros buat sesuatu, bukan Nodros yang buat. Lil 'ain. Ain Nodros ni tak ada. Saya tak ada. La fi'la lil 'ain. Al-fi'l hanya raji'un ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Hitler bunuh orang, raji'un ila Allah, Allah yang buat. Memanglah kita percaya Hitler takkan boleh mampu buat apa-apa kalau tanpa haul dengan kuah daripada Allah. Tetapi dia yang berniat, iradah dia, bukan Allah yang arahkan iradah dia untuk buat benda tu. Kalau Allah yang arahkan iradah dia untuk buat benda tu, jabariahlah jadi kita. Allah yang arahkan orang kafir untuk jadi kafir. Hati dia tu Allah arahkan supaya dia pergi kepada kekufuran. Allah yang arahkan jiwa Fir'aun untuk kufur. Jabariahlah akhirnya. Itu ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ke akidah kasab kita. Bukan. Kasab al-Asy'ari bukan itu yang dimaksudkan. Tengok. Azab yang diturunkan kepada kaum Hud. Allah kata bal huwa masta'jaltum bihi rihun fihi azabun alim. Allah hantar angin taufan, di dalamnya ada azab yang pedih. Tengok macam mana dia tafsirkan. Faja'ala ar-rihu isyaratan ila ma fiha min ar-raha. Haula wala quwwata illa billah. Lafaz rih di situ dijadikan isyarat kepada kerihatan. Rihat. Rih angin tu angin rihat.
Nampak tak? Dia berkotak-katikkan bahasa Arab, mempermain-mainkan bahasa Arab. Angin taufan jadi rihat, rahah, kerana ada kaitan dengan rahah. Fa inna bihadhihi ar-rih arahahum min hadhihi al-hayakil al-muzlimah wal masalik wal wa'rah was sadaf al-mudallahimah. Ini dia bawa teori Gnosticism, bahawa badan ini adalah musuh kita. Kita kena hapuskan badan ini. Kurang makan, kurang tidur, jangan bercakap, jauh daripada orang. Hancurkan badan ni, sebab badan yang menghalang kita untuk bersatu kembali dengan Tuhan. Jadi dia kata, kaum Hud itu Allah merehatkan mereka dengan menghancurkan tubuh mereka, supaya mereka boleh kembali makrifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita apa ni? Ini cerita agama apa ni? Tapi kita biarkan orang seperti ini dianggap sebagai Syekhul Akbar. Bukan dunia Melayu saja, dunia Arab, dunia India harus digegarkan. Siapa hakikat orang ini? Sebab ni marah, memang marah. Siapa yang tak marah? Persoal keimanan kita. Siapa yang tak marah bila Al-Quran dipermain-mainkan seperti ini dengan nama Arif Billah? Soallah iman kita sebenarnya. Apa yang kita percaya? Adakah ada kepadrian dalam agama Islam? Padri cakap semua betul, Arif Billah cakap semua betul. Islam tak ada kepadrian. Sahabat Nabi pernah tegur Rasulullah, isteri Nabi pernah tegur Rasulullah. Adakah mereka kata, Nabi ini mana nak tegur-tegur, dia mesti betulnya. Tapi kita dengan syekh kita, dengan wali kita, dengan guru kita, kita anggap dia ni macam padri. Macam padri. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat tu. Sahabat datang kata, ya Rasulullah, tak ada orang Kristian tak sembah dia orang punya rahib-rahib. Apa Nabi kata? Bukankah rahib-rahib mereka itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan mereka dengar dan mereka ikut? Itu ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadi musyarri' pula, jadi syari'. Kita masuk kerana lubang biawak yang sama sebenarnya. Tadi saya dah cerita. Sebenarnya tafsir batiniyah ini sudah menimpa agama-agama lain dulu. Ini kenyataan oleh seorang orientalis, Nicholson. Yaqulu al-allamah Nicholson fi wasfi uslubi Ibn Arabi fi al-fusus, innahu ya'khudhu nassan min al-Quran aw al-hadith wa yu'awwiluhu bit-tariqah allati na'rifuha fi kitabati Failun al-Yahudi, Philo of Alexandria, wa Origen al-Iskandari, wa nazariyatuhu fi hadha al-kitab sa'batul fahm. Dia kata, cara Ibn Arabi menafsirkan Quran dalam Fususul Hikam seperti yang kami telah tahu daripada tafsiran Philo dan tafsiran Origen. Philo dan Origen ni adalah ulama' batiniyah di kalangan Yahudi dan Kristian. Mereka pun sebenarnya tidak diterima secara umum. Mereka juga dituduh ni nak rosakkan agama Yahudi, Muhammad ni. Ni nak rosakkan agama Kristian secara dengan menggunakan tafsir-tafsir batini. Kalau buka tafsiran-tafsiran Philo ni kepada Taurat, tafsiran-tafsiran Origen kepada Injil, kepada Bible, sama dengan tafsiran Ibn Arabi. Bila Tuhan kata dalam Genesis, ini bagi kepercayaan mereka, Tuhan cipta alam, langit dan bumi dalam masa 6 hari. Dia kata langit ini bermaksud akal, kan, bumi ini bermaksud jiwa manusia. Nampak? Dia mula tafsir macam tu. Bila ditanya ni tafsir apa ni? Oh, dia kata ni kiasan, allegorical, isyarat, simbol sahaja, ramz. Dia pun guna strategi sama, exact same strategi. Dan kalau awak buka tafsiran-tafsiran batiniyah di kalangan Kristian, Josephus nama dia, salah seorang, teori hakikat Muhammadiyah tu sebiji ada kat dalam tu. Cahaya pertama yang dicipta adalah Jesus, dan daripada Jesus lah semua keluar segala-galanya. Sebab tu hadis hakikat Muhammadiyah ni palsu. Hadis Nur Muhammad ni palsu sebenarnya. Didakwa adalah Musannaf Abdul Razak. Sampai hari ni tak jumpa, tak ada orang pun pernah jumpa, tak ada seorang ulama hadis yang pernah jumpa. Tapi didakwa ada. Ada daripada India dakwa, kami dah jumpa kitab. Bila jumpa kitab palsu. Jadi memang ada usaha nak memasukkan teori ini. Tak ada hadis Nur Muhammad itu, ya Jabir, Nuru Nabika ya Jabir, itu palsu. Siapa yang kata? Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari kata palsu. Ini dia kata tak ada, no doubt about it, tidak ada keraguan padanya. Bukan setakat dia punya sanad tak ada, tetapi dia punya kandungan sangat hina kalau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bahasanya yang rakikah,
dan persamaan yang ketara dengan apa yang golongan Kristian kata tentang Nabi Isa. Macam mana boleh masuk dengan kita juga ni? Dan konsep Jesus as the word, as the light itu akhirnya yang menjadi tangga untuk menuhankan Nabi Isa. Dan memang betul di kalangan umat Islam juga, konsep hakikat Muhammadiyah lah yang telah mengangkat Nabi sampai dijadikan Tuhan. Sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tengok Allah kata dalam Quran. Allah dah kasih clue dah sebenarnya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Macam mana dia orang boleh kata macam tu? Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Tuhan. Itu yang mereka sebut dengan mulut-mulut mereka, kerana mereka meniru kata-kata golongan kufar sebelum mereka. Itu saya kata tadi, konsep logos itu orang Yahudi ambil, orang Kristian ambil, orang Islam pun ambil daripada golongan musyrikun sebelum kedatangan ketiga-tiga agama tauhid yang asalnya tauhid itu. So Allah dia kata ini diambil daripada orang-orang bukan Islam, bukan agama tauhid, tapi orang Yahudi ikut, orang Kristian ikut, dan hari ini orang Islam pun ikut juga sebenarnya. Sebab Nabi kata apa? Kita akan jatuh ke dalam lubang biawak yang sama. Tafsir Ibn Arabi Al-Ghayat Tafsir Filun Origin. Okey. Ini Rasulullah SAW sebut, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Siapa tu ya Rasulullah? Adakah Yahudi dan Kristian? Nabi tanya, siapa lagi? Ini penting untuk kita faham sejarah kesesatan mereka. Macam mana mereka boleh sampai ke tahap mereka sampai hari ini. Kalau kita faham betul, kita akan lihat persamaan ketara apa yang dilalui oleh umat Islam hari ini. Yalah, kalau setan berfikir kan, aku boleh sesatkan dia orang dengan teknik ini, kenapa aku nak kena tukar teknik? Kalau it still works, kalau ia masih berkesan, teruskanlah dengan teknik yang sama. Sebab tersebar dan cadangan kekangan. Dia tersebar luas kerana budaya menghina akal masih berleluasa di kalangan orang Melayu di Nusantara ini. Seperti saya ulang tadi, wallahi, budaya menghina akal ni tidak datang daripada agama Islam. Orang yang mencari kebenaran tidak akan menghina akal, bahkan dia akan angkat akal, guna akal betul-betul, fikir betul-betul. Dia tak akan kata jangan guna akal nanti sesat, jangan guna akal nanti sesat. Saya cabarlah sesiapa dekat sini, sila bawa mana-mana dalil daripada Al-Quran, daripada Sunnah, daripada ulama mu'tabar yang menghina akal, yang mengatakan akal itu hijab untuk mengenal Tuhan. Tapi saya boleh bawakan kalam-kalam sufi falsafi batini yang berpuluh-puluh menghina akal manusia. Kata akal ni hijab untuk kenal Tuhan, akal ni hijab, ilmu hijab. Jangan pakai ilmu, jangan pakai akal, pakai rasa, feeling, perasaan, zauq, pengalaman kerohanian. Apa hang baca kitab? Guru ada, kenapa nak kena baca kitab? Guru pegang hati, insya-Allah makrifah. Orang yang baca buku, orang yang buat kajian dihina, dipandang rendah. Orang yang kerja ni hanya berwirid sahaja, tidak mahu cari ilmu, dianggap oh ini orang soleh. Sedangkan ilmu adalah pintu utama sebenarnya nak mengenal Allah. Dia hinanya ilmu, dia hinanya akal. Ini salah satu punca kemunduran orang Melayu sebenarnya. Ini agenda lebih besar. Kita dapat kekang benda ni, kita akan lihat keluarnya orang-orang Melayu yang baru. The new generations of Malays akan keluar. Tapi sebab idea-idea seperti ini telah mengekang kemajuan kita. Kita tak boleh nak full force. Sebab apa? Jangan guna akal, kan? Beragama tak guna akal, takkan pergi sekolah nak guna akal. Jadi akal kita menjadi lemah. Menjadi lemah kerana apa? Bermula daripada kesalahfahaman agama. Bila saya kata guna akal, bukan ikut jalan Mu'tazilah. Mu'tazilah sebenarnya bukan guna akal pun. Dia buat banyak falasi melanggar akal itu sendiri. Kita nak guna akal sebab Allah kasih kita akal sebagai alat untuk mengenal dia, membaca Al-Quran, mengenal Islam. Saya suka tanya kepada orang-orang yang guna zauqi ni. Oh, ini semua tak boleh faham dengan akal, ini rasa.
Saya nak tanya, bagi siapa yang berpegang dengan pegangan ini di sini, saya nak tanya awak juga. Kalau boleh tolong jawablah. Kalau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kalau awak kata agama Islam ni berdiri di atas dasar zauqi, rasa-rasa, perasaan-perasaan, apa jawapan awak yang awak akan berikan kepada golongannya Hindu, golongan Kristian yang juga mendakwa yang sama? Tahu tak bahawa mereka juga mendakwa yang sama? Kata, kamu ni umat Islam, kamu salah faham kami. Kamu nampak je kami sembah berhala ni, tapi itu hanya simbol, lambang. Dan kalau kamu betul nak faham, kamu kena buat apa kami buat dulu. Rasa, baru kamu tahu bahawa kami tak salah. Apa jawapan kita? Kalau dia guna hujah yang sama. Dan bukan kalau, memang dia guna hujah yang sama. Rasa, zauq. Jangan guna akal. Kamu ni umat Islam ni, kamu kata kami salah sebab kamu guna akal. Jangan guna akal, guna rasa. Baru kamu akan tahu bahawa kami benar. Habis. Saya dah tanya soalan ini secara umum di Facebook saya, dan saya tahu ramai ustaz-ustaz, ulama-ulama yang mempertahankan benda ni baca. Tak ada seorang pun yang boleh jawab. Dan saya tahu tak ada orang boleh jawab. InsyaAllah. Sebab kalau benda ni boleh jawab, kalau dia boleh pertahankan juga, habis, roboh segala-galanya. Atas dasar rasa, semua jadi boleh. Itu juga yang lepat pakai, Wan Hizam pakai, dia kata, aku rasa lain, kau rasa lain, dah tak payah sibuk-sibuk kata aku sesat. Ahmad Laksmana pun kata rasa. Baca Hakikat Insan dia, rasa, pengalaman rohani. Aku lepas wirid-wirid zikir, Nabi Khidir datang jumpa aku. Kata, amal ni, amal tu. Dah tak payah amal ni, tak payah amal tu. Nabi Khidir jumpa aku, awak siapa? Habis. Ibn Arabi mendakwa kitab Fususul Hikam tu, Nabi datang jumpa dia, kasih buku tu. Dia mendakwa bahawa Fususul Hikam tu daripada Rasulullah, direct daripada Rasulullah. Nah, dah ada kitab hadis baru kita sekarang ni. Bukan kutub sitah aja, dah kutub sab'ah, ada Fususul Hikam. Bahkan Futuhat Makkiyah pun sama dia dakwa, Allah yang tuntun dia menulis. Setiap patah perkataan tu daripada Allah. Saya ada teks-teks dia semua, dan disyarahkan juga oleh ulama, begitulah yang mereka faham. Nah, berapa kitab hadis kita ada sebenarnya sekarang ni? Berapa kitab wahyu kita dah ada? Budaya tadabbur yang hampir tiada. Berapa banyak masjid kita di tanah Melayu, bukan sahaja di Kelantan, di tanah Melayu yang membuat kuliah-kuliah tadabbur. Kuliah tajwid tak boleh lawan. Kuliah tajwid beratus-ratus tempat ajar tajwid. Dot ni kalau tak betul tak sah Fatihah awak, Fatihah tak sah, salat tak sah, orang jadikan kabut. Tak faham tak apa tau. Allah hantar surat untuk kita baca, kita tak faham, tak ada masalah. Yang penting sebut. Cuba bayangkan, orang yang tak boleh baca bahasa Arab, bangun pagi dapat surat ada mohor kerajaan Saudi Arabia. Lepas tu nampak macam 1 bilion kat bawah tu. Dia akan buat apa? Dia tak boleh baca bahasa Arab. Nampak mohor kerajaan Saudi, kemudian nampak dia tulis bahasa Arab, lepas tu ada duit kat dalam tu. Apa perkara pertama dia akan buat? Ustaz, boleh tak ajar saya sebut surat ni? Ni macam nak sebut Ustaz, bismillah, bismillah. Oh, panjang sikit. Ha tu panjang sikit. Okey, bismillah ya. Adakah itu? Atau Ustaz, tolonglah beritahulah saya Ustaz, apa isi kandungan surat ini? Saya nak faham apa penghantar surat ini nak sampaikan kepada saya. Tapi hari ini bukan itu yang dibuat. Surat Allah ini, macam nak sebut Ustaz? Faham? Oh, tak apa, tak faham tak apa, yang penting dapat pahala. Tak boleh. Kita kena giatkan kelas-kelas kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran. Tajwid, buat bismillah bersama-sama dengan tadabbur. Mesti ada tadabbur juga. Lepas ajar sebutan dot tu, wajib juga ajar dhalin itu maksud dia apa sebenarnya. Jangan kata, oh saya ustaz tajwid aja. Rujuklah ulama tafsir dan sampaikan kepada murid-murid anda. Budaya ta'limiyah batiniyah masih berakar. Ta'limiyah ni Imam Ghazali kata tadi itulah. Kebenaran hanya datang daripada guru, bukan daripada buku, bukan daripada akal. Ini budaya batiniyah, Imam Ghazali kata. Ini masih berakar sekarang ni. Orang takut nak baca kitab, orang takut nak baca sendiri, takut nak berfikir. Ini kita kena lawan. Kita galakkan murid-murid kita, cuba baca, lepas tu periksa dengan saya, betul tak kefahman awak? Jangan takut, bismillah. Beri mereka kunci, alat-alat, ilmu-ilmu alat, lepas tu biarkan mereka bergerak. Lepas tu pantau lah, tu je. Kalau tak sepatah-sepatah nak kena baca dengan guru, setiap ni nak kena verify dengan guru, akal dia jadi takut nak guna. Kecenderungan suka ajaran istimewa dan rasyid.
selesai dah ni. Okey, alhamdulillah. Dakwaan tingkatan-tingkatan syariat ada hakikat yang berbahaya. Oh, ini dataran hakikat. Awak bercakap syariat, kami bercakap hakikat. Ini dataran-dataran macam ini harus dipersoalkan kembali. Memang ada ilmu yang susah untuk difahami oleh orang awam, tetapi dia tidak bercanggah. La ilaha illallah itu mungkin ulama tahap tinggi faham sedikit, ada ekstra. Mungkin dia lebih kenal Allah, dia boleh kenal sifat-sifat Allah. Orang awam yang tak pernah belajar agama, la ilaha illallah itu dia faham juga Allah satu. Tapi orang alim dia faham lebih, tapi dia tak faham bercanggah. Pemahaman dia tidak bercanggah dengan fahaman orang awam. Tapi kalau dikata tinggi itu boleh canggah, yang pertama itu masalah. Belajarlah quantum physics ke quantum mechanics, dia tak boleh lawan 1 campur 1 jadi 2. Dia tak akan boleh sanggah. Dia kata, oh kami boleh dah belajar tahap tinggi quantum physics, quantum mechanics, 1 campur 1 dah bukan 2 dah. Tak, dia tak berlaku macam tu. Tapi hari ini orang nak cuba guna quantum physics, quantum mechanics untuk meragu-ragukan manusia kepada ilmu-ilmu daruriyatul aql. Last slide. Cadangan kekangan. Kita nak kena berkenalan kembali dengan akal. Berkenalan, bukan mengagungkan akal. Kenal balik akal ni apa kerja dia. Apa kerja akal ni? Akal ni pun bila tidak difahami, ini punca penyakit mental tersebar di kalangan masyarakat juga. Saya bekerjasama dengan sebuah NGO tentang sakit mental. Sebab kita tak tahu, bukan sekat akal kita tak kenal, otak pun kita tak kenal lagi, otak ni buat kerja apa sebenarnya. Berapa ramai di kalangan kita yang sedar dan tahu bahawa otak kalau ada chemical imbalance, ketidakseimbangan chemical, boleh membuatkan seseorang itu sedih tanpa sebab, murung tanpa sebab. Bukan kerana dia tak terima hakikat, dia tak redha, tapi kerana otak dia ada ketidakseimbangan chemical. Otak ni sangat pelik. Itu baru otak, belum cerita akal lagi. Akal is another level. Jadi kita kena berkenalan kembali peranan akal, kemampuan dan had akal itu. Jangan mudah-mudah kita kecilkan skop akal dalam agama. Kita ikut akidah Asy'ariyah. Tengok berapa banyak ulama Asy'ariyah menggunakan akal, tetapi di dalam skop Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka menjadi pemikir-pemikir hebat yang luar biasa. Imam Ghazali telah sentuh tentang teori relativity dalam Tahafutul Falasifah sebelum Einstein lagi. Lihat betapa luar biasanya akal mereka. Tapi kita tak mampu capai tahap itu kalau kita bimbang dan takut dan segan nak kenal-kenal dengan akal. Perbanyakkan kursus tadabbur untuk awam, sebut tidak sama dengan baca. Kita kena beritahu masyarakat kita, sebut bukan baca. Baca lain, sebut lain. Kita kena baca Quran, bukan sebut Al-Quran sahaja. Baca, itu kewajipan umat Islam. Beri kesedaran akan bahawa ta'limiyah adalah ajaran Syiah. Sebenarnya ta'limiyah ni ajaran Syiah batiniyah. Dan Nabi SAW tidak menyembunyikan apa-apa daripada wahyu. Tidak ada satu perkara pun yang Nabi sembunyikan daripada kita. Oh, ini khas untuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dapat ilmu tarikat, lepas tu diberikan kepada sahabat-sahabat lain. Itu tak betul. Pada zaman itu sudah tersebar dakwaan tersebut di kalangan orang Syiah. Dan mereka datang sebenarnya jumpa Sayyidina Ali. Sahabat Nabi datang jumpa Sayyidina Ali, kata, wahai Ali, betul atau tidak Nabi ada mengkhaskan ilmu tertentu hanya kepada engkau? Ini Sayyidina Ali sendiri jawab. Sayyidina Ali kata, tak ada apa. Yang aku ada hanya satu helaian kulit, yang mana Nabi jelaskan kepada aku hukum-hukum tawanan perang, fiqh. Ini dakwaan Sayyidina Ali. Dia kata, aku tak ada ilmu khas yang Nabi kasih. Tapi hari ini, oh Sayyidina Ali, dia ada ilmu ma'rifat, dia ada ilmu tauhid yang tahap tinggi yang sahabat lain tak ada. Ini dakwaan Syiah sebenarnya, untuk mengangkat Sayyidina Ali. Kenapa tak dapat Sayyidina Abu Bakar tak dapat? Kenapa Sayyidina Umar tak dapat? Kenapa Sayyidina Osman tidak dapat? Mana datang dakwaan seperti ini? Dan lepas tu Abu Hurairah ada 2 uncang ilmu yang Nabi kasih. Garabail ilm. Satu uncang aku dah sampaikan, ataupun satu cawan tu aku dah sampaikan. Lagi satu cawan ni kalau aku tumpahkan, kepala aku akan kena potong. Golongan batini ambil hadis tu, ambil asar tersebut, kata itulah. Yang kedua tu ilmu makrifat. Kalau dia buka, dia akan dituduh kafir. Tak ada sandaran langsung daripada ilmu hadis sebenarnya. Apakah uncang kedua itu? Uncang kedua itu adalah tentang politik. Abu Hurairah tahu nama-nama munafiqun, yang mana kalau dia buka nama-nama munafiqun itu, mereka akan bunuh dia. Dan memang ada hint dalam hadis-hadis lain, ada clue yang menunjukkan bahawa yang disembunyikan itu adalah nama-nama orang munafik yang Nabi dah beritahu kepada dia. Bukan ilmu
yang kita faham itulah. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya berhenti di sini dengan ayat ini, suratul Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sampaikan wahai Muhammad yang telah diturunkan kepadamu, dan jika engkau tidak lakukan maka bermakna engkau tak menjalankan tugas engkau wahai Muhammad. Adakah kita yakin dan percaya Nabi dah sampaikan semuanya? Asyhadu annahu ballagha risalah. Saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad telah menyampaikan semua yang patut dia sampaikan. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ribuan terima kasih pada Ustaz Muhammad Nur bin Muhammad Dus di atas penyampaian ceramah pertama sebentar tadi. Kita ada sesi soal jawab. Kalau ada tuan-tuan dan puan ingin tanya Ustaz, boleh ajukan soalan. Kita bagi lebih kurang 10 minit kepada Ustaz untuk Q&A. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada beberapa soalan Ustaz. Pertamanya berkenaan dengan mungkin Ustaz boleh soalan mudah-mudah ni. Soalan simple-simple. Istilah 78 ni, 786 dikaitkan dengan apa? Bismillah. Daripada mana asal-usul dia tu? Kemudian berkenaan dengan satu ayat Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kadang-kadang kita diajar ayat ni sebagai ayat pengasih atau macam-macam lah. Cuma dia kata bila kita baca fattabi'uni, kita niat kita. Adakah di sana satu kesalahan dalam kita tafsir ni? Kemudian yang ketiganya, berkenaan dengan kemampuan akal. Kita tahu satu hadis yang mana Nabi sebut tentang kehebatan syurga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang ini cerita berkenaan dengan ketidakmampuan akal manusia tu. Jadi nak kait dengan apa yang Ustaz sebut sana itu mungkin boleh ni. Allahuakbar. Terima kasih soalan yang saya suka, seronok soalan-soalan macam ni. Pertama sekali isu 786 Bismillahirrahmanirrahim. Mana datang tu? Nah, itu tafsiran batiniah sebenarnya. Kenapa saya kata batiniah? Mana datang 786 itu? Bagi siapa yang pernah belajar ilmu sihir, dia akan tahu macam mana dia capai 786. Batiniah dengan sihir tak boleh dipisahkan. Dia berpunca daripada sistem abjad. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4 sampailah huruf ya, semuanya ada nombor dia. Semuanya ada sistem pernomboran. Macam saya katakan tadi, golongan batiniah ni dia nak pecahkan sistem bahasa. Sehingga setiap huruf tu mazhab-mazhab mereka memberikan makna-makna yang berbeza. Dan macam mana mereka berikan makna? Dia kata makna sebenar kepada huruf-huruf adalah nombor. Dan setiap nombor itu pula ada maknanya. Nampak tak? Setiap huruf ada nombor, setiap nombor ada makna. Dia main pusing-pusing dekat situ. Kita tanya dia, siapa yang beritahu kamu alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3 jumlah dia? Alah Ustaz, itu sistem pembahagian martabat saja, tak ada masalah. Kitab-kitab Islam pun pakai. No. Bukan. Sebab Ibn Arabi kata, setiap huruf dalam abjad itu sebenarnya terdapat hakikat rahsia ketuhanan. Siapa yang faham abjad, siapa yang faham ilmu wafaq, dia akan boleh kembali kepada Tuhan. Jadi mereka membuat dakwaan akidah sebenarnya di situ.
dakwaan tasawuf sebenarnya di situ. Bahawa nombor dan jumlah dia itu sebenarnya adalah koding untuk faham wahdatul wujud dan bersatu balik dengan Tuhan. Dakwaan macam tu perlu datang daripada wahyu ataupun tidak sebenarnya? Sudah tentu ia perlu datang daripada wahyu. Bukan sesiapa boleh datang kata, oh jim jumlah dia 300. Dan 300 ni bermaksud hijab-hijab antara manusia dengan Tuhan ada 300. Kita akan tanya dia, mana hang dapat benda ni? Mana you dapat? Oh, Zauqi. Jadi, bila mereka tukarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada 786, 786 ni, dia cantumkan satu jumlah, Bismillah, ba tu 2, sin tu ada jumlah dia, mim tu jumlah dia. Lepas tu dia campurkan semua, jadilah 786. Yang menjadi masalah adalah ini. Satu jumlah itu, kadang-kadang banyak perkataan boleh dinisbahkan kepadanya. Pernah ada orang kira nama Muhammad itu jumlah abjad dia sama dengan iblis dari segi jumlah. So macam mana ni kita nak tanya? Which one? Mana satu ni? Ya, mungkin contoh saya salah, tapi ada saya pernah baca bila kira jumlah tu, perkataan yang baik dengan perkataan yang buruk sama nombor dia, sama jumlah dia. Jadi persoalan dia 786 ni betul ke ditujukan kepada Bismillahirrahmanirrahim atau sebenarnya menyembunyikan makna lain? Kenapa tak letak Bismillahirrahmanirrahim aja? Kenapa nak disembunyikan? Atas tujuan apa? Itu je kita dah boleh sangsikan. Kenapa nak kena tukar ayat Quran kepada nombor? Kenapa nak dikodingkan? Orang yang buat coding, tujuan dia untuk apa sebenarnya? Tanyalah spy, tanya perisi. Mereka banyak main coding, Morse code. Sebab apa? Nak menyembunyikan hakikat message daripada orang awam. Betul tak? Itulah sebab orang buat coding, nak sembunyikan sesuatu. Sebab tu dalam wafak kita akan jumpa nombor-nombor. Sebab dia nak menyembunyikan sebahagiannya nama-nama iblis di dalam itu. Dia akan buat magic square, wafak 9 kotak, 3x3. Orang panggil itu Muthallas Al-Ghazali. Bukan. Imam Ghazali tak pernah tulis kitab wafak. Itu penisbahan palsu kepada Imam Ghazali. Dengan yakin saya katakan perkara itu. Dengan yakin 100% penisbahan kitab wafak kepada Imam Ghazali palsu. Yang kata itu Muthallas Al-Ghazali. Bukan. Kalau buka wafak, dia orang sama ada Muthallas, ada murabba' atau musaddas. Ada 6, 6, 6, 6, 6, 6 atau 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Dan dia akan bermain-main dengan huruf. Dia akan letak Allah, alif, lam, lam, ha. Lain kedua, lam, lam, alif, ha. Lam ketiga, ha, lam, lam, alif. Terbalik-terbalik kan? Itu sebenarnya permainan penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kefahaman saya. Bagi siapa yang mungkin tak setuju, kita boleh bincang. That's what dia trying to do. Lepas dia dah tukar huruf-huruf tu, dia tukar jadi nombor pula. Dan nombor-nombor tersebut, dia kata, oh ni asal nama Tuhan, kita jadikan nombor. Tapi sebenarnya bukan. Bila dia tukar jadi nombor, dia juga boleh membawa nama lain. Sebab tu awak akan jumpa Tahayil, Mahtahayil, Tahfalush. Itu nama siapa ni? Maimun punya nama pun keluar. Tahu tak nama Maimun? Siapa tahu Maimun siapa? Bukan Cik Maimun jiran kita kat sebelah. Maimun ni sebenarnya adalah nama setan besar yang dikenali oleh semua tukang sihir sedunia. Bukalah kitab-kitab sihir orang putih. Bukalah kitab-kitab sihir Arab. Bukalah kitab-kitab sihir Afrika. Ada nama Maimun. Siapa nama Maimun, tukarlah. Memon. Dia panggil Memon dalam masalah ini. Dan bila cek kadang-kadang dalam wafak yang didakwa Islamik, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada selawat, tiba-tiba ada Maimun dekat dalam tu. Bila tanya siapa Maimun ni? Oh, nama malaikat. Mana kamu dapat nama malaikat? Jangan main-main. Oh, syekh saya kata, guru saya kata. Ini masalah ada. Tanya tak guru nama siapa ni? Oh tak, dia wali Allah. Kenapa nak tanya dia? Silat-silat dia pun tak tanya guru dia. Saya jumpa imam-imam masjid yang amal benda-benda macam ni. Bila saya tanya mereka, mana datang ni? Apa maksud satu dekat sini? Apa maksud bar dekat sini? Oh, saya ikut je, ni guru saya ajar. Tapi jadi imam kat masjid. La haula wala quwwata illa billah. Sebab apa? Akal shut down, kunci akal. Ilmu wafak adalah ilmu sihir. Ilmu abjad berasal dari ilmu sihir. Saya cabar, tanyalah mana-mana tukang sihir, di mana-mana pun. Belajar abjad tak? Dia akan belajar abjad. Abjad adalah sebahagian ilmu sihir, dan abjad berkait rapat dengan ilmu falak.
Dia bukan ilmu falak, dia ilmu tanjim sebenarnya. Ilmu astrologi, bukan astronomi. Astrologi yang Nabi haramkan. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihir, Nabi kata. Siapa yang ambil sebahagian dari ilmu astrologi, perbintangan, bukan falak siapa ambil sebahagian, dia telah ambil sebahagian daripada sihir. Ini Nabi kata, hadisun sahih. Ibn Abbas pula kata, ada orang tanya dia, apa pandangan kau tentang abjad ni? Ibn Abbas kata apa? Orang-orang yang menulis abjad dan melihat ke bintang-bintang, ara annahum qaumun la khalaqa lahum. Ibn Abbas kata, mereka adalah kaum yang tidak dapat bahagian dekat akhirat. Itu sifat yang sama Allah berikan kepada tukang sihir dalam Quran. La khalaqa lahum. Baca ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Hujungnya la khalaqa lahum. Saya bawa kalam Ibn Abbas, saya bawa hadis Nabi. Bagi siapa yang cuba nak bertahan, saya cabar bawa kalam Rasulullah, bawa kalam para sahabat yang bertahan abjad dan bertahan wafat. Awak tak akan dapat. Soalan yang kedua. Satu soalan pun lama betul saya jawab. Sekejap Soalan yang kedua tadi tentang fattabi'uni. Ini orang kita suka pakai. Baca ayat ni nanti dia akan ikut hang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada pula guna ayat lain. Apa? Waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Insya-Allah dia tak nampak kita. Saya kenal orang-orang yang lalui custom Singapore tu, immigration tu, dia bawa barang-barang yang tak boleh bawa masuk. Baca ayat ni dekat orang custom. Jangan medihim saddan min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia akan tiup. Bagi saya yang saya faham, ini mempermain-mainkan Al-Quran. Ayat itu bukan diturunkan untuk itu. Ayat itu diturunkan untuk menutup mata orang-orang yang nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu pergi guna kat orang Islam apa pasal? Kamu guna kat orang soleh apa pasal? Quran ni jadi apa? Buku jampi, buku mantra ke? Quran ni buku hidayah ke buku mantra? Luka baca apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi sihir ayat tu. Celakalah kepada Abu Lahab, tutup darah, tutup luka pula. Ini mempermain-mainkan Al-Quran. Kalau kena dengan konteks, okey, tak ada masalah. Nak lalu laut, baca ayat apa Nabi Musa belah laut tu, kan? Allah izinkan terbelah. Okey, kena dengan konteks, buat baik. Ni tak nak seluduk barang yang tak boleh, dia pergi baca ayat Quran. Kan kau hajar nama itu. Ayat Quran jadi mantra sihir pula. Hati-hatilah. Sebab tu kita kena jaga kesucian Al-Quran ini. Kemudian nombor 3, wala khatra ala qalbi bashar, kan? Ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Nabi kata, syurga ni tak ternampak oleh mata, tak pernah dilihat dengar oleh telinga, dan hati manusia tidak pernah terdetik pun sebenarnya. Di sini kita kena kembali kepada hukum akal yang diajar dalam akidah Asy'ariyah. Yang mustahil aklan adalah tanaqud, bukan sesuatu yang melangkaui akal. Kita terima banyak perkara melangkaui akal, tetapi kita tak boleh terima perkara yang menyanggahi akal. Faham tak beza ni? Imam Ghazali kata apa? Orang yang tak tahu beza dua benda ni tak payah cakap dengan dia pun. Tak payah buang masa. Tapi saya tahu orang kat sini, orang boleh berfikir. Dia kata siapa yang tak boleh membezakan mustahil aklan dengan apa yang tidak boleh dicapai oleh akal, orang macam ni tak payah bercakap dengan dia. Itu kritikan Imam Ghazali. Apa beza dia? Boleh tak agama kita menyanggah mustahil aklan? Sesuatu itu ada dan tak ada dalam masa yang sama. Boleh tak? Mustahil aklan. Ada tak dalam wahyu yang bercakap macam tu? Mustahil. Tak ada. Tetapi ada dalam wahyu yang melangkaui akal. Akal tak boleh nak terbayang. Tapi menyanggah tak boleh. Menyanggah tak boleh. Boleh tak ada dalam agama kita? Satu ni maksud tiga. Boleh tak? Tak boleh. Takkan boleh. Sebab itu mustahil aklan. Tapi boleh tak agama mengajar kita Tuhan itu di luar zaman dan di luar tempat? La fi zaman wala fil makan. Akal kita tak boleh bayang. Tapi dia tidak menyanggahi akal. Dia tidak menyanggahi daruriyatul akal. Dia hanya akal ni tak mampu nak berfikir. Bezakan tak boleh gapai dengan sanggah. Sanggah tak boleh. Langkau boleh. Allahu a'lam. Ada lagi?
Silakan. Sila Terima sebab kasih, kita Pak. masuk lewat tadi. Kita bagi 2 soalan lagi dah. Dua individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni nak tengok tek tu tak apa jelas mana. Dengar pukul-pukul takut ada jenera sikit tadi nak tanyalah. Takut. Yang pertamanya dalam Quran sebut warasikhuna fil ilm. Apakah yang kalau kita nak tengok wakil ilmu ni siapa dia warasikhuna fil ilm? Yang keduanya Fadil Ustaz sebut tadi. Hello. Ya, Hello. dengar. Jelas, dengar. Fadil Ustaz sebut tadi makna tafsir batiniyah lah macam-macam lah tak. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Sirajus Salik Siraj Talibin tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkataan Zainal Abidin Ali bin Husain istilahnya. Dia sebut inni la aktumu min ilmi jawahirahu likaila yara dzaka jahlin likaila yara dzaka dzu jahlin fayaftatina. Kalau salah tolong perbetulkan. Faya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laka laqila li anta mimman ya'budul wasana. Jadi kalau kita tengok yalah apa tak faham dah. Terima kasih. Jadi kita tengok yalah macam ada perbezaan dari segi pemahaman orang awam tentang ilmu. Boleh Ustaz tolong bagi pencerahan sikit. Terima kasih. Penting soalan ni. Saya jawab dulu, lepas tu kita buka. Kata-kata seperti itu, pertama sekali yang kita harus buat, saya pernah dengar kalam tersebut, tapi saya tak pernah periksa dari segi sanad, dari segi kesahihan. Saya rasa semua di sini setuju kita kena periksa. Hanya kerana sesuatu kalam tu dinisbahkan kepada ulama-ulama tertentu tidak bermakna ia confirm pasti sahih. Saya rasa kita setuju benda ni. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, bau Syiah dia itu sangat kuat. Sebab kalau kita baca tafsir Syiah, kalam-kalam macam gini bertibaran di seluruh kitab mereka. Kalau aku tumpahkan, aku akan kena pancung. Lepas tu dia sambung, orang akan tuduh aku menyembah berhala. Jadi apa yang dia nak sampaikan di situ? Sebenarnya kalau aku tumpahkan ilmu ini, sebenarnya ia dengar macam aku menyembah berhala. Betul tak? Itu yang dimaksudkan, betul ya? Kalau aku tumpahkan, orang awam akan menganggap aku menyembah berhala. Ustaz, kitab tu dalam syarah bagi kitab Minhajul Abidin kita ada 2 tu kan, Sirajul Talibin ke apa tu? Okey. Dalam tu mukadimah dia sebut inni la aktumu min ilmi jawahirahu, sesungguhnya aku menyembunyikan daripada ilmu tu permata-permatanya, likaila yara dzakadu jahlin fayaftatina, supaya tidak melihat oleh orang jahil lalu memfitnahkan aku. Faya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi, berapa banyaknya permata ilmu sekiranya aku dedahkan dia, laqila mimman ya'budul watana, nescaya akan dikatakan kepadaku kamu termasuk penyembah berhala. Lepas tu ada lagi sambungan dia tu, walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana, nescaya laki-laki Islam akan menghalalkan darahku kerana mereka melihat apa yang mereka datangkan itu satu kebaikan. Allah alam. Cuba rajak sanalah kitab tu. Baik. Okay. Itu jugalah apa kalam yang diutarakan oleh Al-Hallaj. Bunyinya samalah, lebih kurang maksud dia. Ya. Bukan Hallaj, sorry. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Shibli. Kan berlaku perbezaan pandangan ni, Hallaj dengan Shibli. Hallaj kata kita kena tumpahkan. Shibli kata jangan. Kalau kau tumpahkan, yang hanya boleh menutup lubang yang kau buka ni adalah kepala kau sendiri, kata. Masalahnya, dialog antara kedua diorang ni, adakah diiktiraf pada zaman itu oleh ulama, bukan orang awam, ulama pada zaman itu di Baghdad.
Itu soalan dia. 70 qadi bersetuju untuk bunuh Hallaj. Tapi hujah Hallaj adalah sama macam tadi. Aku nak tumpahkan. Shibli kata, tak payah tumpahkan, kamu akan kena bunuh. Dia kata, aku tumpah. Sebab apa? Mereka kata, dia ni akhirnya telah menuhankan diri dia. Bahkan ada dakwaan bahawa dia menyembah berhala Al-Hallaj itu. Jadi dia mendakwa menumpahkan. Jadi bagi saya, walaupun saya tak periksa dia punya sanad dan sebagainya, dan bagi saya kena periksa kembali apa yang ada dalam kitab, kita yakin tidak semesti semuanya sahih. Okey, maka rumusan saya adalah kita periksa kembali. Tapi bagi saya dia bau Syiah yang sangat kuat sebenarnya. Bau Syiah yang sangat kuat. Saya tidak yakin itu diutarakan oleh orang yang disembahkan kalam kepada dia. Kau senaraikan kitab-kitab mau agak-agak nampak macam batiniah. Saya pun tak jelas tadi dengar macam kalau dulu di Kelantan ni lah, Sapala ni pun sekarang ni pun macam kitab Hikam, Durun Nafis masih menjadi isu, tetapi hak saya dapat tahunya benda ni kalau bukan ahli sahaja tidak dibenarkan mengajar. Kalau ahli tak apa. Sedangkan benda tu ialah kata mungkin ada sesuatu yang boleh Ustaz bagi penjelasan sikit ataupun Ustaz senaraikanlah kita. Sikit saja. Boleh rujuk kepada fatwa Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, bekas almarhum mufti Johor. Dia pernah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan wahdatul wujud dan disenaraikan kitab-kitabnya. Antaranya Durun Nafis. Dan ada lagi beberapa kitab, saya tak ingat nama kitab tersebut, boleh rujuk online, mudah saja. Dan Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, dia kata konsep wahdatul wujud ni, dia terus terang, dia kata sebenarnya adalah akidah Hindu. Sebab aku baca kitab-kitab Hindu, dia kata. Aku baca kitab-kitab agama Hindu dan wahdatul wujud yang dibawa oleh kitab-kitab yang tersebar di tanah Melayu ini sebenarnya adalah akidah Hindu. Itu bukan kata-kata saya. Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, ulama yang besar yang diiktiraf di seluruh dunia. Dan dia bukan ulama zahir saja. Dia pun ada tasawuf. Dia Asy'ariyah. Tapi dia merumuskan begitu tentang kitab Durun Nafis. Jadi paling tidak kita periksa kembali. Ada ulama yang menentang, ada ulama yang mempertahan. Jadi kita periksa kembali. Itu saja cadangan saya. Saya nak menuntaskannya, saya tidak berkemampuan. Okey, satu lagi soalan. Assalamualaikum Ustaz. Terakhir. Saya nak tanya saya soalannya. Berkenaan dengan metod. Yang tanya siapa Ya. Okey. Metod yang Ustaz bawa banyak menghentam Ibnu Arabi. Ya. Sedangkan setahu saya penderaan ulama ni ada 3. Ada yang menyokong, ada yang menentang dan ada yang tawakuf. Betul. Bagi yang menyokong, dia tak pernah pun kata Ibnu Arabi ni membawa konsep al-hulul. Al-hulul itulah yang dimaksudkan dengan falsafah daripada Hindu. Sedangkan maksud Ibnu Arabinya lain daripada konsep al-hulul. Sebagai contoh ya, kita tengok Imam Jalaluddin As-Sayuti. Dia ada kitab Tanbihu Al-Ghabi bi Tabarri'ah dah, Ibnu Arabi. Ini juga kitab yang masyhur. Contoh lain macam Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang mana dia ada banyak kitab yang membela berkenaan Ibnu Arabi. Jadi bagi saya tak adil lah bagi ustaz hanya menentang Ibnu Arabi, sedangkan banyak lagi ulama yang menyokong dan juga tawakuf terhadap dia. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ini mungkin kali ke-50 lah saya dengar kritikan ataupun pembetulan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih. Ini muhasabah untuk saya. Baik. Ada 3 pandangan. Tawakuf, dia wali paling besar, dia kafir paling dahsyat sekali di kalangan ulama. Soalannya di sini, bolehkah ketiga-tiga pandangan itu diharmonikan? Ada yang kata pandangan yang pertama tu tawakuf itulah gaya yang mengharmonikan. Baik. Kalau jujur bertawakuf, tolak semua kitab-kitab beliau. Jangan guna, jangan pakai, jangan baca, jangan cakap ya dan tidak. Itu tawakuf yang sebenar-benar tawakuf. Tapi hari ini bila sebut tawakuf, tak, tapi dia Syekhul Akbar. Itu bukan tawakuf. Itu sudah mengambil pendirian. Betul ke kita tawakuf? Kalau tawakuf, jangan sebut tentang Ibn Arabi, jangan baca teori-teori dia, jangan belajar dan jangan panggil dia Syekhul Akbar.
Kalau setuju, saya tak ada masalah dengan pendirian tersebut. Kita pergi kepada dua pendirian yang kemudian. Dia Syekhul Akbar ataupun dia Batini Akfar, yang dikatakan oleh orang-orang seperti Al-Ais bin Abdus Salam. Okey, begitu juga dikritik keras oleh Syekh Mustafa Sabri, oleh Mullah Ali Al-Qari. Ulama-ulama kelas pertama, bukan ulama-ulama kelas kedua. Al-Hafiz Al-Iraqi mengkafirkan terus. Ramai. Ala Al-Bukhari. Al-Ala Al-Bukhari ni murid kepada Taftazani, tulis satu kitab mengkufurkan terus. Dia kata dia ni Ibn Arabi ni makan ganja dan sebagainya. Baik. Bila ada dua pandangan yang bertentangan dan kita tak mau tawakuf, kita kena lihat hujahan kedua-dua belah pihak. Kita kena adil dan lihat kedua-dua belah pihak. Setuju? Siapa di sini yang boleh yakinkan saya Imam Suyuti pernah belajar akidah Hindu? Siapa yang boleh yakinkan saya ulama-ulama yang pertahankan Ibn Arabi khususnya di tanah Melayu ini, mereka belajar tentang Neoplatonism? Ini kritikan Prof. Abdul Fattah Harun. Dia kata ulama Melayu yang menerima wahdatul wujud ni kebanyakannya bukan pakar ilmu falsafah barat. Jadi mereka tidak nampak persamaan. Siapa yang belajar falsafah barat, siapa yang belajar tentang akidah agama-agama lain Hindu dan sebagainya, dia akan nampak sebenarnya akidah Ibn Arabi bukan hulul, bukan ittihad, tetapi wahdah. Dan itulah akidah Hindu yang sebenar. Hindu tak kata Tuhan meresap masuk dalam badan. Hindu tak cakap benda tu. Dan Hindu pun tak kata Tuhan bersatu dengan manusia. Dia tak cakap. Itu salah faham kita. Tapi Hindu berpegang kepada wahdah. Wahdah tu apa? Yang ada hanya Brahma. Kita ni semua Atman, roh-roh yang terpisah daripada Brahma itu, yang boleh kembali kepada Brahma. Itu dia panggil sebagai moksha, fana, lebur diri bersatu kembali. Greek panggil henosis, buat riadah ruhiyah, diri lebur kembali. Kerana yang ada hanya satu. Dia bukan ittihad, bukan hulul. Saya ulang lagi sekali. Jadi ulama yang berkritik Ibn Arabi, mereka bukan salah faham. Mereka faham betul akidah dia. Dan rumusan mereka adalah ini akidah Neoplatonism, ini akidah Hindu, dan kalau siapa nak buat perbandingan, bandinglah akidah Hindu dengan akidah Neoplatonism. Awak akan lihat semua syarat, semua rukun yang ada dalam kitab Ibn Arabi. Sehinggalah ke tahap Ibn Arabi memandang enteng kepada penyembahan berhala. Memandang enteng. Dia kritik penyembah berhala di kalangan umat Nabi Nuh. Dia juga kritik Nabi Nuh. Dia kata Nabi Nuh tak sampaikan betul-betul, umat dia pun sembah hanya satu penjelmaan Tuhan. Sepatutnya umat Nabi Nuh kata semua Tuhan, jangan hanya ambil patung sembah. Nabi Nuh pula, dia terlalu mentanzih Tuhan. Sepatutnya dia kena tasbihkan juga. Nampak? Dia salahkan dua-dua sekali. Ini ada dalam Fususul Hikam. Kita boleh terima akidah seperti ini? Nabi Nuh tak betul sepenuhnya. Kaum musyrikin zaman Nabi Nuh pun tak betul sepenuhnya. Ini akidah apa ni sebenarnya? Saya boleh bawa terlalu banyak. Jadi bukan hulul. Jadi anda salah faham tentang fahaman saya. Bukan itu yang saya faham. Saya berpegang akidah wahdah. Syekh Mustafa Sabri kata akidah itu lebih teruk daripada ittihad dan hulul sebenarnya. Kerana ia tidak mengiktiraf adanya dua daripada awal. Daripada awal yang ada hanya satu, yang satu itu bertajalli, menjelma menjadi perkara-perkara yang berbeza-beza. Bukan ada dua, ada satu saja. Awal satu, tengah satu, hujung satu. Tak pernah ada lebih daripada satu. Jadi kita ni semua hanyalah penjelmaan yang satu, yang esa. Itulah akidah Hinduism. Background saya, background akidah dan falsafah. Kami belajar akidah Hindu. Sama, memang itu. Dan Hindu pun ada martabat kewujudan juga. Martabat 7 pun dia ada juga. Yahudi ada martabat 10, Sephiroth. Nabi ada ajar ke martabat kewujudan ni? Al-Quran ada ajar ke martabat kewujudan ni? Mana dia dapat? Plotinus pun ada martabat kewujudan yang sebiji dengan martabat 7. Sebiji. Ini perbincangan lah. I consider you punya point of view. Saya masih dalam keadaan muhasabah. Betul ke apa yang saya buat? Dan kita tak boleh nak gabungkan dua pandangan. Tak boleh. Satu kata wali besar, satu itu. Kalau gabungkan dua-dua, akal kita kena shut down. Tak boleh. Salah satu mesti betul. Tak boleh dua-dua betul. Impossible. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa habis dah. Saya dah jawab. Kita sepatutnya rehat pukul 10.30 tak ada lagi sebab topik batiniah ni kita tak ingat ke market sebenarnya. No. Oh.
Masuk zuk tu ada zuk tu. Oh. Dan masuk benda ni tak ingat nak makan ni. Bakal nak tanya. Kalau buka soalan daging tanya pula ni. Okey, terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Noor bin Muhammad Rus atas Q&A tadi. Khususnya untuk Ustaz Abdul Muiz bin Abdullah, Penolong Pengarah Penapisan Media Bahagian Pendidikan, mewakili Ketua Penolong Pengarah Bahagian Media untuk menyampaikan cendera hati kepada Ustaz. Dipersilakan.